Harga emas serentung, kediaman terbakar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Muhammad Shah Musa. Bumbung rumah flat dan gerai diterbangkan angin kencang dalam kejadian hujan lebat dan ribut di Taman Ampang Hilir, Ampang hari ini. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor Ahmad Mukhlis Mohtar, kejadian itu menyebabkan laluan masuk ke kawasan perumahan tersebut terhalang. Bagaimanapun jelas beliau tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. Pihak bomba menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 4.49 petang tadi untuk kerja mengalihkan bumbung yang menghalang laluan. 5 anggota bersama sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Pandan digerakkan ke lokasi kejadian. Kerja pembersihan dijalankan bersama pihak Majlis Perbandaran Ampang Jaya dan orang awam. Seorang lelaki warga emas maut dalam kebakaran di kampung Sungai Pilah, Bukit Gambir, Muar pagi tadi. Mayat lelaki berumur 81 tahun itu ditemukan rentung di bahagian dapur kediamannya. Komander Operasi Penolong Penguasa Bomba Rafiah Aziz berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.16 pagi. 16 anggota digerakkan ke lokasi bagi memadamkan kebakaran menggunakan 2 jentera bomba. Kebakaran berjaya dikawal 40 minit kemudian. 2 lelaki disyaki terlibat aktiviti edar dadah dicekup Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Maritim di Tanjung Piai, Pontian awal pagi tadi. Pengarah Maritim Johor Laksmana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata tangkapan dilakukan selepas pihaknya menjumpai 3 kilogram syabu yang berada dalam kereta suspek. Serta awal mendapati suspek berumur 32 dan 30 tahun itu memasuki Tanjung Piai dari Kuala Lumpur untuk mengedar dadah berkenaan. Turut disita sebuah kereta dan wang tunai RM10,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1953. Niat seorang lelaki yang membeli diesel bersubsidi di stesen minyak sekitar Johor Bahru untuk dijual di pasaran gelap berjaya dihidu polis. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, suspek pemandu lori berusia 42 tahun itu diberkas di kawasan perindustrian Seri Purnama Jumaat lepas. Menurut beliau, pasukan gerakan AM telah memeriksa sebuah lori yang kelihatan mencurigakan yang disyaki membeli diesel daripada stesen-stesen minyak bampiran pada 5.15 pagi. Antara yang dirampas, 2 buah tangki statik kosong dan sebuah tong statik berisi 5,000 liter minyak diesel. Dengan nilai rampasan keseluruhan dianggarkan berjumlah RM125,415 termasuk lori. Semakan turut mendapati suspek memiliki rekod jenayah berkaitan Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Kes disiasat KPDN mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Pusat Pemindahan Sementara PS yang terakhir di Maran Pahang SK Kuala Sentul ditutup sepenuhnya. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Maran, Kapten PA Muhammad Nur Azhar Yusof memaklumkan 242 orang penduduk terjejas telah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Petang Jumaat lalu, dilaporkan 7 kawasan Maran dilanda banjir selepas hujan lebat berterusan. Setelah itu, 6 PPS dibuka untuk menempatkan penduduk terkesan. Kawasan terbabit ialah Kampung Kuala Sentul, Pekan Srijaya, Kampung New Zealand, Kampung Baru Sungai Cedong, Kampung Berkat dan Taman Sri Cedong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC kesal dengan kenyataan dikeluarkan TV per TV berhubung isu sekatan terhadap portal berita itu memandangkan proses siasatan masih dijalankan. MCMC memaklumkan pada pertemuan pada 22 Ogos lalu, pihaknya telah menjelaskan kepada TV per TV sebarang pendedahan berkaitan perkara itu boleh menjejaskan siasatan. MCMC dalam kenyataannya hari ini menegaskan tindakan yang diambil berpandukan Akta Komunikasi dan Multimedia 1948 AKM 1998. Ia bagi menghalang sebarang pelakuan atau percubaan melakukan kesalahan terutamanya berkaitan kandungan palsu atau jelik.
langsung Hari Kebangsaan 2023. RTM membawakan kepada anda siaran secara langsung bersempena perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada ketetapan berikut. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Pertubuhan bukan kerajaan NGO bukan Islam tidak perlu bimbang dengan pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di sekolah. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata, Kementerian Pendidikan KPM sentiasa terbuka bertemu mana-mana pihak sekiranya masih keliru dengan pelaksanaan modul itu. Kita bersedia untuk berdepan atau bertemu dengan mereka. Kita boleh selesaikan. Ini hanyalah satu kekeliruan saja. Memang hadis 40, I think semua pun tahu, ini memang untuk murid-murid dan guru yang beragama Islam saja. Semalam, Perdana Menteri menegaskan masyarakat bukan Islam diminta memahami kepentingan pelaksanaan modul tersebut. Ia berkait secara langsung dengan kestabilan, kesejahteraan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama pada masa depan. Mengulas perkara sama, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong berkata masyarakat bukan Islam tidak perlu khawatir terhadap pelaksanaan modul tersebut. Ia jelas disasarkan kepada pelajar dan guru beragama Islam serta tidak mengganggu gugat pemahaman murid bukan Islam. Beliau terus menyeru agar isu itu tidak dieksploitasi sesetengah pihak yang cuba menangguk di air keruh. Jadi kepada mereka yang menangguk di air keruh itu, saya kira kita harus fikir tentang kesannya kepada negara ini. Bukan saja ketenteraman awam itu terancam yang boleh kemudiannya yang mengancam keselamatan negara. Saya kira lebih penting lagi ialah kedaulatan negara kita. Imej negara kita itu khususnya di pesada dunia itu harus senantiasa utuhlah. Ibu bapa pelajar bukan Islam juga dinasihat tidak gusar kerana hak beragama dijamin dalam perlembagaan selain tiada paksaan dalam beragama. Sepatutnya tidak menjadi isu kerana bila disebut hadis, bila disebut Al-Quran, ia entiti Islam, noktah. Jadi ia eksklusif untuk umat Islam. Jadi tak timbullah ia akan dipaksa kepada mereka yang lain. Kerana Islam sendiri melarang paksaan dalam beragama. Melangkah ke depan, beliau berharap modul silang budaya perlu diterapkan ke dalam kurikulum bagi mengurangkan defisit kepercayaan antara kaum sekaligus mengelak sebarang kekeliruan selain memupuk perpaduan. Penganalisis sosiopolitik Profesor Datuk Dr. Siva Morgan Pandian sependapat berhubung perkara itu. Pelaksananya tidak menggugat keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama kerana tiada paksaan terhadap murid bukan Islam. Perdana Menteri sendiri sudah memberikan keyakinan bahawa ini tidak akan mengganggu-gugat nilai keharmonian, kemufakatan, perpaduan. Kerana ini juga selaras dengan prinsip kelima di dalam rukun negara. Nilai sebenar di bawah modul ini adalah ke arah kasih sayang, masyarakat penyayang, nilai keinsanan yang amat diperlukan, berteraskan kepada nilai-nilai. Maka ini juga seiring dengan apa yang cuba dibawa di dalam konsep Malaysia Madani supaya kita ada nilai keyakinan, hormat, nilai keihsanan, supaya nilai-nilai yang memberikan suluhan kepada perwatakan karakter kita adalah nilai-nilai yang sebenarnya adalah nilai-nilai yang membawa kepada pengukuhan jati diri. Mengetahui mengapa model ini diperkenalkan, ianya adalah satu
kebaikan yang membawa pembinaan kerohanian, ya, kerana pada hari ini kita melihat banyak kes-kes yang berlaku di kalangan remaja sekolah, seperti kes buli, seperti kes mengandung di bawah umur dan pelbagai jenis masalah sosial yang berkaitan dengan pelajar-pelajar sedang berlaku, dan kes ini sedang meningkat dari semasa ke semasa. Jadi pengenalan pelaksanaan hadis ini adalah satu permulaan yang kita lihat yang dihaskan kepada guru dan juga pelajar-pelajar Islam sahaja, dan ianya haruslah kita lihat sebagai satu perkara secara terbuka, dan pada masa yang sama kita haruslah menyokong usaha-usaha murni seperti ini kerana ianya dapat meningkatkan ataupun memperbaiki personaliti pelajar-pelajar. Sementara itu, Presiden MCA Dato' Seri Dewi Kasiong berpuas hati dengan penerangan Perdana Menteri dan KPM mengenai kaedah pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di sekolah. Kalau dapat diperhalusi dan dapat diterangkan dengan jelas, saya rasa tak ada salah faham sebegini. Kalau itulah yang dihasratkan oleh kementerian lah. Sebab saya melihat kenyataan keluar petang semalam. Kan? Tetapi perkara ini dah berlaku beberapa hari. So ini sepatutnya dijelaskan lebih awal. Bukan soal penolakan, tidak. Saya rasa apabila keluar perkataan itu, kerisauan itu memang ada. 9 Ogos lalu, KPM melancarkan modul tersebut bagi memupuk penghayatan hadis bermula di peringkat sekolah. Beri lebih masa kepada Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam usaha membangunkan ekonomi negara. Demikian titah Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Ia berikutan krisis kewangan di depani kerajaan perpaduan ketika ini amat mencabar. Memetik laporan The Star, baginda bertitah, Dato' Seri Anwar hanya menyedari kesulitan kewangan kerajaan selepas memegang jawatan dan baginda percaya beliau memerlukan lebih masa. Baginda turut menzahirkan rasa lega kerana lawatan rasmi Perdana Menteri ke China awal tahun ini berjaya membawa komitmen pelaburan sebanyak 170 bilion ringgit. Johor mendapat sebahagian besar daripada komitmen berkenaan dengan pelaburan 80 bilion ringgit daripada syarikat petrokimia terbesar China, Rongsheng Petrochemical Company Limited. Warga Johor dilihat lebih rasional berdepan isu-isu sensitif, khususnya 3R. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin rakyat menolak isu tersebut dimainkan sepanjang kempen pilihan raya kecil di Pulai dan Simpang Jeram. Isu itu agak telah sedikit reda dan saya yakin kalau isu itu tetap dimainkan sama ada di Pulai atau di Simpang Jeram, sikap rakyat Johor tentu berbeza dengan sikap pengundi di negeri di mana isu itu dimainkan. Dan saya lihat bahawa rasionaliti politik pengundi Johor amat berbeza dan mereka sebenarnya menolak isu-isu sempit sebagaimana yang dibangkitkan di dalam PRN 6 negeri yang lalu. Perkembangan pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram, 7 permit diluluskan setakat semalam. Ia melibatkan 3 permit ceramah dan 3 permit kempen bagi Parlimen Pulai, manakala 1 permit ceramah untuk Dewan Negeri Simpang Jeram. Jurucakap media Polis Johor Supitan Dani Ibrahim Maksum berkata setakat ini tiada sebarang kertas siasatan dibuka. Polis menasihatkan agar semua parti serta penyokong saling menghormati dan tidak menimbulkan kerosakan terhadap harta benda. Calon-calon juga diingatkan untuk mematuhi undang-undang yang ditetapkan mengikut Seksyen 24B/3 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Sementara itu, Kerajaan Johor hari ini mengulangi peringatan larangan adakan sebarang aktiviti politik di masjid dan surau di negeri itu.
Esko Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata larangan berkenaan termasuk berucap dan menyampaikan sumbangan oleh ahli politik. Menurut beliau, hanya Menteri Besar dan Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dibenar berucap dan menyampaikan bantuan di dalam masjid dan surau. Individu beragama Islam boleh melibatkan diri dalam program imarahkan masjid dan surau. Bagaimanapun, ia tertakluk garis panduan ditetapkan termasuk tidak dibenar sama sekali menyampaikan ucapan, menyempurnakan perasmian atau pelancaran program serta menyampaikan ceramah, tazkirah atau seumpamanya kecuali mempunyai tauliah selain mematuhi etika pemakaian. Program mestilah bukan berbentuk politik, tidak mempunyai lambang, logo, bendera dan apa-apa simbol yang mengandungi politik kepartian. Turut dilarang menghina mana-mana kaum serta perlu menjaga batas pergaulan lelaki dan wanita. PRK Parlimen Pulai fokus Pakatan Harapan sepanjang musim kempen menyantuni semua pengundi termasuk kumpulan akar umbi Parti Sekutu Barisan Nasional BN. Calonnya Suhazan Kayat berkata sokongan pemimpin BN di peringkat cawangan sangat diperlukan terutama untuk menambat dan memberi kefahaman kepada ahli parti itu mengenai kepentingan kerjasama kerajaan perpaduan ketika ini. Tapi kalau penerangan itu sampai ke cawangan, maknanya pimpinan-pimpinan utama negeri UMNO ini, dia turun ke akar umbi melalui cawangan ini, saya rasa ia boleh memberikan kepahaman yang lebih jelas lah kepada para pengundi dan juga ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi ini. Beliau sebelum itu memberikan ceramah dan kempen di Bilik Gerakan PHBN di Dun Perling. Hadir sama Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu dan Ketua UMNO Pulai Datuk Nur Jazlan Muhammad. Selain kempen PH, turut memulakan kempen pertama adalah calon Perikatan Nasional PN Zulkifli Jaafar. Turut bertanding bagi merebut kerusi Parlimen Pulai P161 adalah calon bebas Syamsuddin Muhammad Fauzi. Kempen terus digerakkan oleh calon Dewan Negeri Simpang Jeram. Mereka turun padang menyantuni dan mendengar permasalahan penduduk. Bagi calon PH, Insinyur Nazir Abdul Rahman, antara fokusnya menjamin kebajikan Persatuan Veteran ATM. Beliau yang juga bekas jurutera memaklumkan sedang melakukan kajian bagi mengurangkan risiko banjir terutama di kawasan rendah di Simpang Jeram. Manakala gerakan kempen bagi calon PN Dr. Mazri Yahya dimulakan seawal pagi tadi di Bukit Bakri Muar. Beliau sempat menziarahi penduduk di Taman Makmur yang menderita penyakit kronik. Dalam kesibukan berkempen secara fizikal, calon bertanding juga aktif menggunakan platform media sosial. Akaun TikTok Suhaizan Kayat padat pengisian video aktiviti kempen menyantuni rakyat. Beliau turut memuat naik video bola bicara berkaitan politik di Johor yang disifatkannya berbeza dengan negeri di utara dan pantai timur. Turut aktif berkempen di TikTok ialah Insinyur Nazir Abdul Rahman yang mewakili PH untuk Dun Simpang Jeram. Tinjauan mesra beliau mendekati pengundi mendapat tontonan tertinggi di TikTok. Dan bagi calon PN Parlimen Pulai Zulkifli Jaafar pula, rangkuman kempennya turun padang turut dikongsi bersama warga maya. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda.
Menteri Rahmah itu gelaran diberi kepada Dato' Seri Salahuddin Ayub selepas pelbagai inisiatif diperkenal untuk mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Lebih sebulan Menteri Kepedia itu meninggalkan kita, jasa dan perjuangan Allahyarham terus menjadi sebutan. Wartawan Nur Fatihah Abdul Rahim menyingkap legasi Dato' Seri Salahuddin Ayub. Datuk Seri Salahuddin Ayub merupakan anak jati Kampung Serkat Tanjung Piai Johor. Sebelum menyertai dunia politik, Allahyarham aktif dalam pertubuhan bukan kerajaan NGO. Karier politik beliau bermula dengan pelantikan sebagai naib yang di-Pertua PAS Pontian. Sejak itu, Datuk Seri Salahuddin memegang pelbagai jawatan sehinggalah beliau menyertai amanah pada tahun 2015. Ahli Parlimen Pulai yang turut merangkap adun simpan ceram itu pernah dilantik sebagai Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani selepas menang PRU 14. Namun, namanya melonjak apabila beliau menjadi tunjang inisiatif Rahmah sebagai agenda mensejahterakan rakyat. Banyak membantu kita dari segi kewangan. Setiap hari kita nak makan pun kita mesti fikir kan berapa kita punya bajet. Tapi dengan menu Rahmah kita dapat makan sama macam orang sama tapi dalam amount RM5. Itu yang orang kata syukurlah banyak. Apa yang saya tengok menu Rahmah ni banyak menolong orang-orang yang kurang mampulah. Sebab bagi menu contohlah yang kita selalu makan kat sini selera kampung, kita dapat variety of makanan lah. Ada sayur, ada nasi, ada karbohidrat kan, lauk. So protein untuk kita makan lah. So macam berbaloi lah untuk diteruskan. Inisiatif Payung Rahmah yang dilaksanakan KPDN terbukti berjaya menstabilkan inflasi pada kadar lebih rendah. Kadar inflasi subkumpulan makanan di luar rumah berkurangan kepada 8.1% pada Mei berbanding 9.6% pada November tahun lalu. Kadar inflasi dipengaruhi juga oleh sentimen dan kelakuan pengguna. Program menu Rahmah sebenarnya telah membuka satu paradigma baru di dalam pemikiran dan tingkah laku pengguna. Pemergian Allahyarham amat dirasai rakyat yang sentiasa menantikan perkembangan inisiatif Rahmah seperti menu Rahmah, bakul Rahmah, pakej Rahmah dan kafe Rahmah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ilham digerakkan Allahyarham itu dianggap jenama tersohor yang dibanggakan Kerajaan Perpaduan. Sehingga kini, menu Rahmah masih lagi dapat dirasai ataupun dinikmati oleh rakyat dengan sepinggan nasi berserta lauk dan sayur yang berharga RM5. Ianya hasil cetusan idea Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub menerusi inisiatif Payung Rahmah. Nur Fatihah Abdul Rahim, RTM. Pertambahan jumlah penduduk bandar meningkatkan keperluan ruang hijau. Justru inisiatif ruang hijau dilaksanakan selaras agenda Bandar Mampan dan Pintar. Kalau di Kuala Lumpur ini pun kita dah ada taman-taman awam yang sebenarnya agak besar, agak prominent. Tetapi bagaimana juga kita nak seimbangkan dengan pembangunan yang ada lah. Jadi saya rasa matlamat itu memang kita kena sama-sama pikul dan saya percaya kalau penduduk tempatan menyambut baik inisiatif ini dan saya pun meletakkan cabaran kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur supaya taman ini tempoh 3 tahun ni masih seperti apa yang kita ada. Bila merasmikan Taman Komuniti Keramat Wangsa AU3 di Kuala Lumpur, taman komuniti ini melibatkan pelbagai kemudahan seperti gelanggang futsal, trek jogging, laluan berjalan kaki, kawasan riadah dan lapang bagi aktiviti kemasyarakatan penduduk sekitar.
Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK sasar nilai jualan RM1 juta sempena Festival Kraft Perak 2023 bertemakan Ini Kraft Malaysia. Festival yang berlangsung 10 hari hingga 3 September itu menampilkan pelbagai produk kraft dari seluruh negara. Laporan Fahmi Muhammad Noor. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEK Muhammad Yusri Muhammad Yusof berkata, penganjuran festival edisi ke-7 itu bertujuan mempromosi dan mengkomersilkan produk kraft tangan tempatan selain membudayakan seni kraft dalam kehidupan masyarakat. RM1 juta tu manfaat akan dapat pun ramailah, khususnya daripada producer kraft, daripada permintaan dan juga daripada Perak dan seluruh negara yang kita jemput. Itu salah satu bagi kita ini satu platform untuk mengumpulkan semua orang lah, satu tempat yang lebih besar. Mungkin yang last year tu mungkin tak sebesar ni, tapi kali ini kita buat lagi besar lah. 75,000 pengunjung dijangka hadir memeriahkan festival di dataran Menara Condong, Teluk Intan. 51 usahawan kraft terlibat dengan pelbagai aktiviti menarik disediakan, antaranya demonstrasi, pameran dan jualan produk kraft. Paling mencuri tumpuan, variasi batik Malaysia. Saya rasa ini satu program yang amat baik, yang mana untuk pendarahan kepada rakyat Malaysia, terutama yang peminat-peminat batik lah. Tapi kalau dia bagi pendarahan yang agak jelas kepada orang, saya ingat industri ini boleh diterima pakai oleh anak muda lah. Saya memang suka batik Malaysia. Ini bukan kali pertama belilah. Actually memang suka pakai batik. Memang best. Menarik, memang cantik, memang lawa. Kemas, review pakai rasa kemas. Kan? Rasa segak, okey lah. Produk-produk dia kalau saya tengok high quality lah. Okey, lepas tu dia menggamit zaman-zaman silam lah. Kalau kita tengok dekat rumah-rumah tuh-tuh kita apa semua dulu, adalah barang-barang ni dia menggamit memori lah sikit. Okey, lepas tu ada yang berkenan boleh lah beli. Penganjuran Festival Kraft Perak 2023 bakal merancangkan lagi ekonomi usahawan kraft selain mempromosi Tahun Melawat Perak 2024. Laporan Fahmi Muhammad Noor, RTM. Saingan Liga Super 2023 sebanyak 3 perlawanan berlangsung menyaksikan pasukan Kuala Lumpur City FC, PDRM dan Seri Pahang FC berjaya meraih 3 mata dengan jumlah jaringan gol yang besar. Pasukan PDRM FC mengukuhkan kedudukan Liga selepas membenam Penang FC 3-0 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. 3 gol berkenaan masing-masing dijaringkan oleh pemain import James Okuwusa, Bruno Suzuki dan Osmane Fani. PDRM kini berada di tangga ke-8 Liga dengan 27 mata. Sementara itu, di Stadium Ipoh, KL City berjaya meraih kemenangan 4-0 terhadap pasukan Perak FC. Ini adalah kemenangan ke-8 buat skuad kendalian Nenad Basina selepas tewas 2 perlawanan berturut-turut sebelum ini. Sementara itu, di Stadium Sultan Muhammad Keempat, Kota Baru, Seri Pahang turut membawa pulang 3 mata berharga selepas menewaskan Kelantan United 5-1. Kemenangan ini sangat penting buat skuad kendalian Fendi Ahmad selepas tewas 3 perlawanan sebelum ini. Seri Pahang naik ke tangga keempat dengan 43 mata, berjaya meminta Sabah yang turun 1 anak tangga. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.